Assalamualaikum. Nama saya Hasha Akila daripada MRSM Langkawi dan saya ingin menemu bual Ki. Jadi dipersilakan untuk memberi latar belakang Ki sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasha Akila. Aki ucap terima kasih kerana memilih Aki untuk ditemu bual. Ya. Nama saya Haji Mustafa bin Said. Umur saya 76 tahun 3 bulan. Saya dilahirkan pada 11 bulan Ogos tahun 37. Saya dulu menjadi cikgu, mula kerja pada 1 bulan 2 tahun 53 sebelum negara kita capai kemerdekaan. Cukup itu. Okey. Okey, so Ki pernah mengalami zaman pemerintahan Jepun. Sebenarnya saya mengalami zaman pemerintahan Jepun ketika saya kanak-kanak. Jepun mula mengikut ingatan saya, Jepun mula masuk Kelantan ataupun memerintah Kelantan pada bulan Disember tahun 1941. Ketika itu umur saya atau umur Aki 4 tahun setengah lebih kurang. Ketika Jepun dikalahkan di Tanah Melayu tahun 45, ketika itu Aki mula bersekolah. Itu jadi zaman pemerintahan Jepun tu Aki masih kanak-kanak lah. Namun begitu, ingatlah sedikit Farid Maun zaman pemerintahan Jepun itu. Apa ni, boleh tak Aki cerita sikit tentang zaman waktu dulu? Zaman pemerintahan Jepun tu? Ya. Zaman pemerintahan Jepun tu, keadaan rakyat masa itu amat susah. Kebanyakannya boleh katakan orang Melayu kita sangat miskin. Contoh miskinnya, kebanyakan rumah bertiangkan kayu bulat ataupun bertiangkan batang pinang ataupun batang nibung dan beratapkan nipah. Sebagai satu contoh, rumah saya sendiri ketika saya kecil dahulu, rumah ayah saya, rumah atap nipah, tiang batang nibung, dan sebahagian lantainya batang pinang. Dijadikan lantai dan sebahagiannya papan lah. Itu sebagai satu contoh lah. Rumah zaman itu sangat doa jika dibandingkan dengan sekarang. Rumah batu jauh sekali. Jarang, tidak ada orang rumah batu ketika itu di kampung-kampung. Orang Jepun punya rumah batu ke? Orang Jepun? Orang Jepun dia duduk di kuartus dia. Dia rumah di dalam kain dia. Jadi rumah dia tu lain lah. Kita cakap ni dari segi rumah orang Melayu kita. Makan minum pada masa itu amat susah. Kebanyakan orang ketika itu makan nasi ada yang sekali sehari dan ada yang di antaranya makan nasi nasi campur ubi, iaitu ubi kayu. Ditanak beras campur ubi. Apakah aktiviti pekerjaan Soalan? Suasana kat sana macam mana? Jalan raya? Suasana jalan raya, sebenarnya jalan raya tidak ada masa itu seperti jalan tar seperti yang ada sekarang. Jalan raya hanya jalan tanah merah ataupun jalan batas saja, iaitu kebanyakan jalannya, jalan besar pun, jalan tempat bas lalu, kereta lalu pun tanah merah. Tanah merah kebanyakannya. Kecuali dalam bandar. Ada jalan minyak tar.
Kenderaan pula? Kenderaannya pula masa itu kebanyakan orang kita basikal ada jarang-jarang. Ada basikal, motosikal tak ada, kereta tak ada, kecuali orang yang kaya-kaya saja ada kereta. Orang Cina, tokai Cina tu adalah. Tapi kebanyakan orang Melayu kita tak ada. Berjalan kaki, kalau misal kata rumah saya ketika itu di Kampung Maneh. Kalau nak pergi ke bandar, naik penambang, perahu penambang dari Maneh melalui sungai datang ke Pulau Rusa, dari Pulau Rusa ke Bukit Losong, lebih kurang 1,5 km, 1,5 kilometer, berjalan kaki sampai di Losong, naik bas ke bandar. Rupa tentera macam mana pula? Rupa tentera apa? Tentera Jepun. Tentera Jepun. Rupa tentera Jepun tu rupa orang Jepun lah. Tapi kebanyakannya tidak besar seperti orang putih. Tidak besar seperti kita. Kebanyakannya pendek kata orang. Rendah-rendah lah orangnya. Dan perangainya pun kata, ini saya tidak alami sendiri. Saya dengar melalui cerita. Kalau orang kita pergi ke bandar, jumpa orang Jepun, tidak hormat dia, tidak tunduk dia, dia panggil, dia marah, dia tampar. Perbezaan zaman dulu dengan zaman sekarang? Perbezaan zaman dulu zaman sekarang. Macam mandi ke? Suasana hidup zaman dulu zaman sekarang dari segi kemudahan asas dulu tidak ada seperti sekarang, lampu elektrik, air paip. Dulu kita sendiri mandi di sungai ataupun mandi air telaga atau perigi. Minum pun begitu juga. Ada setengah orang duduk tepi sungai minum air sungai. Yang duduk di jauh dari sungai, kebanyakan orang Melayu ketika itu tidak ada kemudahan asas yang disediakan oleh kerajaan. Mandi, air perigi, minum air perigi, yang duduk di tepi sungai, minum air sungai, mandi di sungai, yang jauh dari sungai menggunakan perigi. Dan perigi itu pula bukanlah satu perigi setiap rumah. Satu perigi itu kadang-kadang beberapa rumah menggunakan satu perigi. Kalau musim hujan, air perigi hampir penuh. Katak ada dalam perigi. Katak dalam perigi, bertelur dalam perigi itu. Itulah keadaan hidup masa Jepun. Hidup masa Jepun amat susah. Pekerjaan orang pasal itu pun sangat susah. Tidak ada, kebanyakan orang Melayu kerja bercocok tanam. Tanam ubi, ada yang tanam padi, tanam kayu, kerja bercocok tanam. Tanam ubi, ada yang tanam padi, tanam pisang. Jadi kehidupannya sangat susah lah. Itu boleh saya sebut. Pakaian pula bagaimana? Pakaiannya tidaklah secantik seperti orang hari ini. Macam-macam color, macam-macam warna. Masa saya mula sekolah dulu, saya ingat ada kawan-kawan saya yang dhaif tu baju bertampal. Maknanya baju dah lusuh, carik, dijahit semula dengan benang, dan carik banyak ditampal dengan kain warna lain. Kasut tak ada pergi sekolah dulu. Tak pakai kasut pun. Kaki ayam je. Kaki ayam. Dan sekolah pada masa itu pun, sekolah beratap nipah, bertiangkan kayu bulat je. Jarang-jarang je sekolah pada masa itu. Dan orang pula nak bersekolah pun payah. Masa Aki mula jadi cikgu tahun 53 tu, anak-anak sekolah ni tidak ikut hak umur seperti yang ada sekarang. 7 tahun masuk darjah 1. Asal nak sekolah pergi turuk dari rumah.
masing-masing boleh katakan orang Melayu ketika itu buta huruf lah kebanyakannya. Buta huruf dan tak bersekolah. Okey. Ada apa-apa lagi nak cerita tentang Apa-apa lagi nak cerita? Tak ada apa nak cerita. Cuma nak bandingkan hidup masa Jepun tu dengan sekarang. Ibarat kata jarak bezanya seperti langit dengan bumi lah. Kalau orang masa Jepun tu mati, ditakdirkan sekarang hidup semula, dia bangun tengok kampung dia, negeri dia, dia kata bukan kampung dia sekarang. Sebab sangat jauh bezanya dengan dulu. Okey. Saya rasa itu saja. Terima kasih Aki tentang perkongsian Ki. Amat saya hargai. Saya pun ucap terima kasih kerana pilih saya untuk ditemu bual. Dan kita kongsi pengalaman ini, pengalaman pada masa saya kecil dahulu, apa yang saya ingat lah. Apa yang saya ingat. Dulu nak tambah sikit lagi lah. Kalau sekarang sarapan pagi dengan nasi lemak, mi goreng. Tapi pada masa Aki kecil dahulu, tak ada lah jumpa nasi lemak, mi goreng. Itu kari pak dan macam-macam lagi tu. Cumanya kita jumpa ubi rebus, ubi kayu rebus, ubi stella rebus, ubi torok rebus. Dan satu lagi dia panggil ubi gadung. Ubi gadung ni nak makan dia sangat payah. Kena rendang air dulu. Setelah koyak, iri nipis-nipis, rendang air 3 malam. Baru tabur, baru boleh makan. Boleh tanak dia. Makan dengan kelapa. Rasa ubi tu macam mana? Rasa ubi tu sedap lah ketika tu. Tapi sekarang pun dah cari dah ubi tu. Dah cari dah ubi tu. Sebab kadang-kadang kita makan, kalau tak cukup rendang air, dia mabuk. Kalau rendang dalam air mengalir 3 malam, 3 hari 3 malam baru boleh makan. Tapi kalau rendang dalam air, dalam bekas yang tidak mengalir, dalam pasu umpamanya, 1 hari tuang, 1 hari tuang, kena seminggu. Baru boleh makan. Kalau tidak dia jadi mabuk. Itulah contohnya susahnya makan ketika itu. Kalau orang mati juga dulu, tidak ditanam dan tidak dibalut dengan kain putih yang seperti kita lihat sekarang. Ada kalanya dengan kuning, dengan kain yang tebal, yang lusuh. Dan ada kali setengah-setengahnya dengan tikar, balut dengan tikar je tanam jenazah tu. Ini berlaku. Ini kerana kemiskinan. Okay, closing one more time je. Okey, itu saja saya rasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Aki tentang perkongsian Aki tentang pemerintahan waktu zaman Jepun. Okeylah. Terima kasih sama-sama. Dan mungkin kalau tanya orang lain lagi, lain pula ceritanya. Ya, ini melalui pengalaman Aki. Sekian, terima kasih.